Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul pula di dalam sebuah majlis pengajian ilmu tafsir daripada surah Taha. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita kata tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quranul Karim supaya kita boleh mengambilkan pengajaran daripadanya dan boleh kita mengingati akan hakikatul hayah, hakikat bagi hidupan kita sebagai manusia di atas bumi ini, dan kita hendak pergi ke mana dan kita akan dapat balasan bergapo. Semua itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim supaya kita tidak lupa daripada tujuan asli yang Tuhan menjadikan kita sebagai manusia. Tetapi walaupun begitu, manusia ni sifat dia ni suka terlupa dan lalai. Dengan sebab itu tak jadi kepelek ke gapalah kerana tu ada kita ia terlupa apa yang dia berjanji dengan Tuhan dengan sebab hasut daripada syaitan membawa kepada manusia itu kena keluar tubik daripada syurga dan dapat ujian di dalam ini dunia. Tetapi kita kena mengingati sekali lagi kata walaupun kita dihasut, diperdayakan oleh syaitanir rajim pada masa kita duduk di dalam syurga, tetapi janganlah sama sekali kita sebagai manusia nak jadi kena hasut pula kali yang kedua sehingga kita kelip pada syurga tak kena. Akhir sekali kita kena sekali-sekali dengan dia di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala dengan cara kekal abadilah kalau kita tak siap sediakan iman kita, Islam kita, ihsan kita, tauhid kita menjadikan molek, nasib kita klik pada syurga tak jumpa. Tak sama sekali kita nak menujukan kepada syurga dengan cara jelas. Kalau gitu kita nak tengok ayat yang ke 115. Insya-Allah kita nak ulas sedikit kerana minggu kemarin tu iaitu terputus sikit, maka dikemukakan oleh beberapa pihak tu supaya kita ulas sedikit daripada ayat Quran tu supaya jadi sambung apa yang boleh kita berkongsi di dalam udara kita, bukan sekadar dalam masjid kita sahaja. Cuba kita tengok ayat yang ke 115 tu. InsyaAllah kita sama-sama menggerakkan lidah kita baca supaya kita dapat kebaikan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
qala kadzalika atatka ayatuna qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh menggerakkan lidah kita membaca akan ayat suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berilah ganjaran kepada kita apa yang kita usaha dengan amalan kita yang baik yang kita kemukakan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran di sini, Tuhan ayat kisah Adam dengan Iblis. Sebagaimana telah riwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah buat perjanjian, walaqad, dan sesungguhnya, ahidna di sini makna kata beri perjanjian lah, beri perintah apa boleh, perintahan apa boleh, ila Adam, kepada Nabi Adam alaihi salam, min qabl, sebelum daripada itu. Fanasiya wa lam najid lahu azma, lalu Adam itu terlupa tadi itu berkatanya Hasan Al-Basri dan Mujahid sebagai tokoh imam tabi'in, maknanya Adam itu tinggal daripada nak menunaikan apa perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala kata walam najid lahu azma, kami tahu kata Adam itu tidaknya sekelain, bahkan dia terlupa. Sifat manusia kita ni ia tak sunyi daripada terlupa dan silap. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tak ambil salah terhadap kita kalulah kita terlupa. Kalau kita terlupa dalam urusan kita nak menunaikan amal ibadat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak ambil salah dengan kita. Sebagaimana Tuhan buat perjanjian di dalam Quran, Tuhan kata Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah mung tu ambil salah terhadap aku apabila aku itu terlupa. Maka jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita apabila kita berdoa dengan itu doa, qad fa'altu, sesungguhnya aku itu terima dan aku nak buat apa yang aku janjikan dengan wahai hamba. Ataupun kita salah, au akhta'na, ataupun kita salah, lupa ataupun salah diuzurkan di dalam agama kita. Tapi terlupa yang timbul daripada sifat kesemula jadi manusia. Adapun sekelain terlupa, hak tu lain. Sekelain terlupa tu tak kena, hak tu dikenakan seksa. Adapun terlupa dengan sifat kesemulaan jadi manusia, maka itu tak apa. Kemudian wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ini kisah beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah ini di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan sebut di awal surah Al-Baqarah, kemudian Tuhan iringi kisah ini di dalam surah Al-A'raf, kemudian Tuhan iringi surah ini akan kisah ini di dalam surah Al-Hijr, dan Tuhan iringi di dalam surah Al-Kahf, dan akhir sekali Tuhan sebut akan ini kisah di dalam surah Sad. Berapa surah ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang hal iblis dengan Adam alaihissalam. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-A'raf, yang ketiga surah Al-Hijr, yang keempat surah Al-Kahf, yang kelima surah Taha kita dah belajar, akhir sekali iaitu surah Sad. Ni tepat semua Tuhan sebutkan kisah Adam alaihissalam dengan iblis.
Jadi Tuhan nak ayat gapo? Ayat ni apa panggil ayat mutasyabihat. Mutasyabihat fil Quran. Di sisi mazhab salah kita ni, makna ayat hak Tuhan sebut tu jadi serupa. Kisah ni Tuhan sebut dah dalam Quran, gambar dia Tuhan sebut pula di dalam Quran, di dalam surah yang lain. Maka ayat-ayat umpama ni dinamakan ayat mutasyabihat fi dzikr, pada sebutan. Sebab itulah ulama dia buatkan satu kitab untuk nawi anak orang Islam kita ataupun orang Islam dengan cara umum. Nak hafalnya Quran tak sewis silat, ayo kena tengok di dalam mutasyabihatil Quran. Seumpama Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala tulis satu nama kitab Al-Mutasyabihatil Quran. Makna kata ayat hak serupa. Ayat Baqarah tu sebut lagu ning tentang kisah tu ada dengan iblis. Di dalam surah Al-A'raf tu sebut lagu ning, supaya kita tak jadi cacuk di dalam kita nak hafalnya Al-Quranul Karim. Quran ni ia jenis pesing kena hafal. Utama orang nak jadi guru di dalam masalah nak sebarkan ilmu agama kepada umat masyarakat, wajib di atas dia itu kena hafal Al-Quran, ambil di awal hingga akhir. Kalau tidak, nescaya tak diakukan ilmu dia. Ilmu dia tak akan diakukan oleh ulama Islam kalau dia tak hafal akan Al-Quran. Bagaimanakah dia nak jadi alim ulama sedangkan perlembagaan Islam dia tak ada di dalam dada? Itu adalah salah dengan undang-undang. Nak jadi bomo gue lagu mana, tahsir tah mahkamah di mana, tak reti perlembagaan di dalam negara, bagaimana nak gue dalam urusan dunia? Apatah lagi dengan urusan al-akhirah, urusan al-din agama, kalaulah tahapannya Al-Quran tak diiktibar kata dia tu alim ulama. Kalau gitu Allah Subhanahu wa taala nak ayat gapo? Wa idz qulna. Kalimah wa idz qulna ni, dan ingatlah tak kala kami kata lil malaikah, bagi para malaikat. Karena malaikat ni ya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setengah ulama dia kata malakun mukarrab. Makna kata malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala tu wak kira dengan malaikat lah. Wak kira dengan malaikat tak kala dia nak menjadikan kita sebagai hamba, sebagai manusia ni. Tuhan kata kepada malaikat, kata aku ni nak menjadikan manusia di atas muka bumi ini supaya manusia itu boleh mengimarahkan akan muka bumi ini dengan hukuman daripada aku. Lalu malaikat kata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu mu nak jadikan jenis manusia ni apa suka tumpah darah ni, suka balas, suka berpecah, suka berdeki, sukanya dendam, suka gitu, suka gini, tu sifat manusia. Sebab itulah manusia ini pasti dia kena dapat tarbiyah daripada ajaran Quran, ajaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang budi pekerti, akhlak dan tarbiyah. Kalau tidak, kita sebagai manusia ni kalau tidak ada tarbiyah umpama tu, tidak ada cara betul ke lagu tu, Allahnya pelaga sampai katubik orang-orang perut. Sebab sifat semula jadi itu ya pesetu dah manusia kita. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini dunia ni bukan bawa iman Islam dan ihsan saja, bawa tauhid saja, bahkan dia mari kepada ini dunia ni bawanya untuk nak membaikikan al-akhlak, membaikikan budi pekerti, cakap apa, hati lagu mana, pemikiran lagu mana, perasaan lagu mana. Pasti kita sebagai manusia kena dapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang kita senantiasa ada dengar, tetapi jangan kita dengar sahaja. Hendaklah kita dengar serta kita mari baikikan diri kita hadap ke molek. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabis sunan, qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuskan supaya mari nak membaikikan akhlak-akhlak di dalam diri manusia. Maka Nabi kata, apabila orang ni al-akhlak, ada budi pekerti hak molek ni, yang nak dapat gapo? Cuba kita tengok. Nabi kata dalam hadis yang sahih yang lain,
Nabi kata innama balagha martabal al-aliyah li 'abdi, sesungguhnya manusia ni akan dapat martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan di sisi makhluk yang lain, manusia, malaikat. Terkadang siapa pangkat orang semaya malam, pangkat semayanya puasa siari, dengan husnul khuluq, dengan semata-mata dia berbudi pekerti yang bagus, yang molek. Sekarang tu ya. Sebab tu dalam hadis yang lain kata afdalul a'mali ila Allah azza wa jal husnul khuluq. Nabi kata semulia-mulia, sehebat-hebat amalan, tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala lepas pada iman dan tauhid, iaitu husnul khuluq, akhlak budi pekerti yang baik. Cakap molek, budi pekerti yang molek, keduduk care yang molek, dalam arti tak menyakiti diri dia dan tak menyakiti orang lain. Kalau kita Allah Ta'ala kata kepada kepada malaikat dia, lalu malaikat kata apa musuh kau nak jadi orang peset tu, kau Allah Ta'ala orang peset nak tumpah darah gini. Lalu Allah Ta'ala jawab kata inni a'lamu ma la ta'lamun, mung aku ni aku tahu aku nak jadi gapo, mung tak tahu. Sebab tu ia tarik semula, malaikat tarik semula kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Makna kata kita tu senantiasa nak menyuci akan Allah Subhanahu wa taala, kata kita ni tak tahu, Allah Taala yang tahu. Hak kita tahu tu Tuhan buka kepada kita. Dengan sebab itu Tuhan kata lagu mana tu, dan ingatlah tak kala kami kata bagi malaikat usjudu li Adam, sujud olehmu bagi tu Adam. Sujud di sini ittifaq ulama Islam kata sujud tasyrif. Sujud tasyrif ni dan takrim untuk nak memuliakan. Sujud ibadah lagu lain, sujud untuk nak takrim, nak memulia lagu lain. Lagu mana rupa? Kita telah rayak dah dulu. Yang ni kalau sujud takrim, mana kita sujud belakang daripada orang supaya sujud pada Allah. Tu ada sujud pada Allah Ta'ala, maka para malaikat itu sujud turut bagi Allah Ta'ala. Itu mana sujud takrim dan tasyrif. Ada pun sujud al-ibadah, seumpama kita sujud pada Allah. Hak tu tak harus bagi siapa-siapa pun. Malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ada ni tak ada ben. Ya tak ada ben to ben ni tak ada. Sebab apa? Laisa lahu ab, tidak ada bagi dia itu bapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, khuliqa Adamu min turab. Dijadikan Adam itu daripada tanah. Maka dia tak kena dok ben gapo-gapo lah. Ni cara dia. Kemudian li Adam fasajadu. Cuba kita perhati tengok di dalam Quran kita. Kalimah fasajadu tu ada kuamai, ada pedah dia, ada makna dia. Kalimah fasajadu dengan thumma sajadu lain. Kalau thumma sajadu Tuhan suruh, kamar dia duk lama baru nak buat. Tu bukan sifat orang beriman hak sempurna. Sifat orang beriman hak sempurna lagu mana? Tuhan suruh jawab lalu. Tu sifat ya lagu tu. Sebab tu Allah Ta'ala bawa datang fasajadu. Kalimah fasajadu tu seolah kata istijabah, memperkenalkan, terima perintah daripada usjudu. Kalimah usjudu tadi itu retah tu, kamsang, retah perintahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka serta merta para malaikat ni sujud lalu. Sebab apa? Sebab malaikat ni sifat dia dengar, dia buat lalu. Seumpama kita apabila siapa bulan Ramadan nak tahu kata sifat malaikat lagu mana, supaya kita puasa Ramadan tu. Apabila siapa waktu orang fajri, bersubuh lah al-adhan al-fajr, maka serta merta kita kerak daripada makan, minum dan mendekati orang perempuan mana isteri. Selalu tanfiz, mana kata dia melaksana selalu. Malaikat lah tu. Apabila orang azan maghrib selalu buka puasa. Sifat yang lagu tu. Kalau dia tanya rupa lagu malam, malaikat apabila Tuhan suruh dia, rupalah tu. Supaya nak kita jadi pahawi, jadi jelira molek. Sebab itulah apabila perintah daripada Allah Ta'ala ni ia ada perintah di atas al-fawr. Mana perintah suruh kita buat lalu.
Ada perintah alat tarakhi, mana kata di atas kuasa kita. Seperti kita kata, perintah semaya kita wajib kena kerja selalu. Perintah puasa wajib kita kena kerja selalu. Apabila kita tidak ada keuzuran. Uzur ada dua ya. Wa imam sakit, wa imam musafir. Tu bab puasa. Tapi kalau semaya tak ada uzur. Wajib di atas kita selama mana kita ada akal fikiran kena semaya. Kalau tak ada akal fikiran, hak tu diakadkan taklif. Tetapi dalam semaya kita ni ada 3 wajah sebagaimana riwayat dah. Yang pertama, wajib, suruh kita buat, tapi memang kita buat awal waktu. Hak tu hak molek sekali, ataupun di tengah ataupun di akhir. Tapi jangan sama sekali kita takhirkan semaya hingga keluar tubik daripada waktu. Kalau kita semaya lagu tu, Tuhan tak terima. Yang kedua, Tuhan akan seksakan kita. Sebagaimana Tuhan kata, qala subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwah fasawfa yalqawna ghayya. Ada satu kumpulan yang senantiasa takhirkan semaya sampai keluar tubik dari waktu dia. Tuhan akan fasawfa yalqawna ghayya, Tuhan akan bubuh dalam api neraka. Tengok. Tu semaya tapi tak semaya di atas waktu. Apatah lagi tak semaya. Sebab itulah imam, khatib, Bilal, ahli jawab di masjid, kita nak tengok suasana keadaan masyarakat, nak kecek lagu mana tiap-tiap kali di atas khutbah, di atas member tadi itu, supaya nak tanikan perasaan ataupun tanikan kesedaran nawi manusia dalam kampung kita ni, umat masyarakat kita, anak makmum kita boleh buat kerja. Sebab khutbah ni adalah satu tempat yang Tuhan tadi itu fardu di atas kita kena dengar. Wajib. Sayanya masa 30 minit, 40 minit kita duk royak tak tahu gapo. Royak khutbah tak tahu gapo sebab jenera makmum. Subhanallah. Terkadang tak jenera makmum tahu kata, Datuk ni nak baca hak tu, pusing hak tu lah. Orang buat lagu tu yang kena tanggung dapat Tuhan, wallahu bi'alim. Yang kena cara dapat Tuhan esok. Sebab itulah Abu Zar Al-Ghifari diminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jawab tak. Ya Rasulullah, i'mal li, ataupun limadza la tastakhdimni, kenapa mung tu tak gunakan aku? Lalu ia kata, ya Abu Dzar, Nabi Muhammad kata, ya Abu Dzar. Abu Dzar ni Al-Ghifari ni salah seorang daripada tokoh sahabat, tetapi dia tak serupa dengan Abu Bakar dengan Umar, tak serupa dengan Uthman dan Ali. Dia pangkat lain. Satu hari dia berasa nak calonkan diri dia, ya kesemak tua untuk nak buat kerja hak tinggi-tinggi. Mari jumpa dengan Nabi, tengok cara Nabi nak hajar di umat dia. Kita dengar Nabi Muhammad. Kita ni kalau nak dengar cerita Nabi Muhammad nah, kalau orang bawa cerita Nabi Muhammad royak kita, tak sir dengan hak lain. Yakfi, cukup. Tapi dengan sebab pendakwah kita, sirah Nabi ni kita tak ada mendalami mana, hidup para sahabat dengan Nabi kita tak ada mendalami mana, kita nak ambil gapo royak kepada umat masyarakat. Dia royak berita hak dongai, berita Datuk Faktere, Datuk Panyo, Datuk Fakta, Datuk Bukit, Datuk Mgotu, Datuk Megani, Datuk. Subhanallah. Apa faedah ni? Kita digoyak lagu tu. Lana sadah. Di sisi kita umat Islam ni ada tokoh di dalam Islam. Humus sahabah. Sekali dengan Nabi lagu mana duduk. Lalu Abu Dzar ni mari minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Royak lawilah kerja pada aku. Lalu Nabi ni, main dekat, main dekat. Bukan nak siapa tangis, dak. Mari tak tangis atas bahu. Lah tu sokmo Nabi kita. Ataupun mari pergi bahu, mari kita jalan sifat kita kecek. Sifat Nabi Muhammad ni tak pernah marah kau orang. Yang kata nak kata, kau tu kau ni, tanya tak, apa buat lagu tu? Tak tanya. Anas ibni Malik ni duk khadim Nabi Muhammad ni 10 tahun, tak pernah Nabi Muhammad ni tanya kata, apa begini? Tak. Dia hajar cara dia.
Lalu dia tak tangan atas bahu, dia kata, ya Aba Dzar, innaka dha'ifun. Sesungguhnya mung ni orang lemah, mung tak gerak nak pikul amanah tinggi-tinggi ni. Wa innaha la amanah, sesungguhnya ini adalah amanah. Amanah ni hak wajib kita kena tanggung jawab pula depan Allah Subhanahu wa taala. Kena tanya pula satu persatu. Wa innaha yaumal qiyamah takun khizyun wa nadamah. Nabi kata, sesungguhnya amanah ni apabila kita ambil, kalau kita tak tunaikan dia akan jadi perkara itu jadi susah payah dan jadi kita itu sesal hari kiamat dia. Kalau aku tak pergi jawab tu apa aku boleh masuk syurga dah. Hari ni ya Allah sebagaimana tahulah, ni saya nak tambah supaya nak kita faham kata masalah hari ni member kita boleh baiki. Member Rasulullah dalam belakang kita ni boleh baiki umat masyarakat. Tapi syarat orang nak baca khutbah itu orang semasa dan orang bertinya hukum Tuhan, kemudian faham nak buat tu ayat Quran tu di mana, hadis Nabi tu di mana. Sebab tu ada dua perkara kita jadi pemimpin. Yang pertama fahmun ad-din, faham agama, kemudian fahmul waqi', fahamnya keadaan suasana hak berlaku. Barulah kita boleh ubah suai daripada hak molek ke molek lagi, hak tak molek kepada molek. Hak ni orang pakat nak belaka, nak yobai ni pakat nak belaka, tapi nak satu lagi ahli yang nak buat kerja di medan tu. Lepas daripada tu kita mai tengok sikit. Fasajadu, maka sujudlah malaikat itu serta merta illa iblis. Malaikat iblis istisna tu baik daripada mereka yang tak sujud belakang tu ada kerah kong duk kita. Tak saya sujud belakang tu ada illa iblis sa'abah. Dia ini agang. Abah ni mana takabur, tahu benar-benar tapi tak so ikut. Tu mana abah. Ya Allah, sifat ni jangan kita ada. Sebab itulah dalam ayat lain Tuhan kata fakana minal kafirin, maka dia termasuk daripada golongan orang yang kufur. Tak sujud, tak say sebagaimana Tuhan raya ni, maka jadi kufurlah dia. Maka faqulna ya Adam, Allah tengok. Lepas daripada iblis tu tunjuk perangai dia, kalau bahasa paktai kita mana, selepas daripada iblis tu cop perangai dia, lagu mana Tuhan kata? Ni Tuhan nak raya. Faqulna, maka kami kata, na di situ iaitu Allah Subhanahu wa taala lah, ya Adam, he tu ada. Tuhan panggil berapa kali? Ya Adam, wahai tu ada. Apa tak panggil Hawa sekali? Sedia tu Hawa dah ada dah ni. Nak rakyat kata nak hajar pemimpin. Sebab itulah dalam agama kita yang wajib di atas orang lelaki mari semaya jemaah. Kerana orang lelaki adalah pemimpin sekurang-kurangnya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, apatah lagi depan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, la yaflah, tidak jadi berjaya man walla imra'atan liwalil muslimin. Tak jadi jaya umat mana-mana yang melatihkan orang perempuan tak di hadapan orang lelaki dalam urusan nak tadbirkan ataupun nak retahkan akan urusan. Hari ini jadi orang perempuan hak mengaji sungguh. Jadi orang perempuan hak boleh bawa masyarakat, boleh jadi pemimpin hak tu hak ni. Sebab apa? Sebab kita orang lelaki tak tahu harga kita. Hak ni tempat yang kita kena berasa sedar. Kata kita ni orang, Tuhan menjadikan kita ni orang lelaki, ada kewajipan yang wajib kita kena tanggung. Kita ni orang jadi orang lelaki ni, Tuhan muliakan kita. Bukan kita semak, bukan makna kata kita calonkan diri kita jadi orang lelaki. Ya Allah, aku nak mari ke dunia, aku nak jadi orang jatuh. Tak ada lah tu. Tapi Tuhan wik kita sebagai orang lelaki. Ngaji pun tak sungguh. Kalulah gapo dimula dia mengaji tu tak sungguh dah. Kita nak gapo? Kita sebagai umat Islam itu utama sekali kita nak memikir kata kita nak gapo tongkah narai. Kita tak say sama sekali hak Tuhan raya kita tak boleh nak buat. Tuhan kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Orang lelaki itu lebih utama daripada orang perempuan. Orang perempuan itu dua orang menepati kita seorang. Tapi hari ni kita faham urusan dunia, kata dunia je duduk di atas kita mengambilkan asbab,
dan kita usaha. Siapa dia usaha dan mengambilkan asbab, orang tu hadap depan. Dengan sebab itu kita, orang lelaki terutama anak muda tu yang diharapkan sebagai ummah al-Islam, jangan sama sekali kita jadi mangsa kepada mana-mana pihak. Hendaklah kita wikabar kata kita ni siapa? Dalam negeri ni buka bebas, nak mengaji boleh, nak mengaji agama boleh, nak mengaji luar negeri boleh, segala-gala boleh berlaku. Bukan negeri ni adalah negeri yang sepek dada seumpama kita nak gerak apa tak boleh, sebagaimana jadi syarah setengah-setengah daripada pihak. Itu bukan. Itu bukan supaya kita nak tambih anak muda kita habis licin hari ni. Kalau tak kena dengan keraton, nya makan cara mikir hak pasal pelak-pelak tu. Kalau tu dia pening sekali-kali lalu dah. Yang ni dua-dua tu selalu dah. Ni makna kata berat belaka. Kita orang tua tak ada ni duk main nama kau ni gapo nama duk kata ni. Dalam telefon ni. Gi pas ke mana dah anak cucu kita. Dengan sebab itu kita mari tengok. Ya Adam, wahai Adam, inna hadza, ini Tuhan tunjuk lalu dah. Inna hadza, sesungguhnya ini. Mana? Iblis itulah. Adul lak, seteru bagimu. Apa Tuhan menamakan iblis sebagai seteru? Seteru ni makna orang yang niat tak molek dengan kita tetapi dia kecek molek dengan kita, tu seteru. Nak tahu seteru ni biar orang kecek molek dengan kita tetapi hati dia sangat dendam dengan kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, Nabi kata syirara ummati dza wajhain. Sejahat-jahat umat aku orang yang punya dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Datangkan muka depan kita balah ning, apabila lep belakang balah lain. Ni nak ayat kata seteru kita. Seteru dalam kelamu bahasa orang petani kecek lah tu, seteru hak dekat. Kalau seteru hak jauh boleh kita beringat ni seteru duduk sekali dengan kita. Subhanallah. Sebab tu Tuhan kata inna hadza aduwwul lak. Ini iblis ni ialah seteru bagimu. Seorang tu dak wali zaujika. Allah sekali dah lah. Bagi isteri bagimu pun jala juga. Awak apa? Boleh jadi seteru tu apa? Ni, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Tak mung tu jadi keluar tu kedua-dua mung tu, tak mung sebab jadi kedua-dua mung tadi itu kena keluar tu baik daripada syurga, maka jadi susah payah, tak ke sebab ningnya. Tu dia. Baru tahu. Bahaya kecek lagu mana ngatuk ada, ngatuk hawa. Allah kecek manis. Ni orang takut ni. Kecek manis ni orang takut ni. Manis-manis kena kerak kaki lah, tak kena lagu. Mari kita tengok sebab dia. Ayat yang ke-120. Mari kita tengok dulu. Tuhan raya kata ning iblis adalah seteru bagimu dan seteru bagi isterimu, maka mung tak akan jadi keluar sebab mung tu tak jadi keluar daripada syurga mung dua-dua tu. Malaikat dengan sebab iblis ning, sebab tu menjadi susah. Fatashqa di situ mana susah payah. Sungguh tak kita hidup di dunia ni susah payah. Susah payah kita hidup di dunia ni. Semua puak kita ni, tak kira hamba, tak kira semua pendengar ni ada masalah belaka. Tak kok tu. Semua tak ada pia bahasa sungai hati 100% tak ada. Wa emo serabut tu, emo serabut ni, wa emo serabut tu ni, ya ada gitu. Itu cara dia hidup dunia. Sebab dunia panggil darul ibtila, tempat yang nak coba. Apa nak coba ya Allah? Untuk nak tengok. Nak kita sendiri nampak diri kita kata sungguh dak. Tuhan tahu dah, tapi kita tu balah mana. Lalu gitu, fatashqa, kalimah fatashqa di situ makna kata jadi susah payah. Jadi susah payah. Kemudian Tuhan iringi pula. Iringi kata gano? Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Allah. Tengok. Lagu mana? Tuhan kata kerana sesungguhnya dikurniakan bagimu bahawa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan bertelanjang. Makna kalau mung dulu tu duduk dalam syurga, mung tak kena lapar. Apabila mung telitah di dalam akal fikiran mung nak gapo, mari lalu dah. Tu dalam syurga dan mung tak akan jadi tak berpakaian, telanjang bogel gitu. Sebab mung tu jadi susah nak makan, nak minum.
Nak pakai gapo nama ni? Sebab gapo? Sebab nanti iblis ni. Seolah gitulah kalau kita kecek bahasa kita. Kemudian wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ju'a wal uri? Makna kata telanya tu duduk sekali. Sebab lapar menepati telanya balik dalam. Tak kenyai ke balik dalam ni? Seolah kata wasanuk. Kemudian tak kalimah ta'ra tadi itu balik luar. Ya lapar-lapar ni seolah kata tak katuk tepat. Seolah dalam itu terbuka sebab lapar. Luar sebab terbuka sebab tak berpakaian. Dengan sebab itu Allah Taala sebut tajua wala ta'ra. Tak lapar atau terlapar dan apa nama dan bertelanjang, tak berpakaian. Wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha. Dan apa nama pula tu? Dan sesungguhnya engkau dikurniakan bagimu bahawa engkau tidak akan berdahaga. Tadhma'u makna dahaga. Ahli syurga ni tu hawi minum semua tak ada dahaga. Tetapi apabila tubik pada syurga rasa dahaga semua. Kemudian wala tadha. Tadha ni makna gapo pula di sini? Makna tak berasa panas. Panas. Memanglah apabila duduk di dalam tempat yang sedap, seumpama kita duduk dalam ikon sekarang ni, duduk di dalam masjid sekarang ni, jadi berasa kata sedap. Berasa kata ada perasaan yang berasa kata kita duduk lama tak apa. Tu maknanya gitu. Kemudian seterusnya apabila syaitan tu dia tengok tu ya syaitan ni hak jadi seteru bagi kita ingat. Dia tengok nikmat orang tak leh. Kalau yang nampak kita seni, dia nak kosek lagu mana? Kita tadi itu rebah daripada jalan hak kita duduk. Dengan sebab itu dia mewak lagu mana? Ni, hak kata kecik manis ni duduk sini. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka membisikkan kepada Adam alaihissalam oleh syaitan. Ya Allah. Syaitan itu kadang Tuhan guna syaitan, terkadang Tuhan guna iblis. Bezalah mana? Apa Tuhan tak kata fawaswasa ilaihi iblisu, Tuhan kata fawaswasa ilaihi syaitanu. Ada kata lish, limaza, kenapa? Kerana syaitan itu sifat bagi iblis. Sebab syaitan ini satu nama daripada satu perkataan syaitana. Syaitana ni bermakna ba'udah, makna jauh. Jauh ni mana? Jauh dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Makna syaitan ini mereka yang jauh diri dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka Tuhan sebut syaitan di sini ni iaitu satu sifat bagi iblis. Iblis tu nama, syaitan tu sifat. Salah gitu. Iblis ni makna satu nama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jin yang tak beriman, yang jadi dia daripada api. Dia itu terjauh diri daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu satu kali dia dengar ayat Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku itu meluasi semua perkara. Lalu dia kata, aku ni salah satu daripada makhlukmu juga ya Allah. Aku masuk juga dalam rahmatmu. Dia cari pala yang nak Allah juga masuk dalam rahmat Tuhan. Tuhan kata fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Aku nak beri rahmat kepada mereka yang serah diri pada aku. Mung ni dak deraka pada aku, tak masuk. Tengok. Sebab tu dia mari bisik di dalam hati. Qala ya Adam. He tu ada. Qala tu iblis hak kata tu. He tu ada. Hal adulluka ala syajaratil khulq? Boleh ke tak aku nak tunjukmu sikit kepada satu makan ni, apabila mu makan tadi itu mu akan jadi kekal duduk dalam syurga ni. Sedangkan tu ada ni dia tahu dah, dia dapat daripada Tuhan kata apabila aku duduk dalam syurga ni memanglah kekal duduk sini. Tetapi dengan sebab manusia kaya terlupa. Terkadang kita janji cerak-cerak dengan orang, terlupa, biasa tak? Biasa. Tak ada pelik benda-benda lagu tu. Sebab tu kena tulis. Juga wasiat gapo-gapo kena tulis.
takut kita terlupa. Ya pasal dia sifat manusia. Lalu syaitan mai royak, aku nak tunjuk kepadamu satu pokok kayu, apabila mu tu kecak buah dia, mu tu akan jadi kekal selama-lamanya. Dalam ayat yang lain, Tuhan royak kata mu akan jadi pangkatmu tu jadi pangkat malaikat. Sini pun supaya sebut wa mulkil la yabla. Dan mulk, kalimah mulki ni mana milik ke yang tidaknya yabla. Kalimah yabla mana binasa. Makna tidak binasa dah, mu berkekalan di dalam dan kerajaan mu pun tak akan binasa. Makna kata mu tak akan milik satu perkara hak Tuhan wi tu tetap ada dalam ni. Ya bahasa dia orang baru mari. Iblis mari dulu daripada Adam alaihissalam. Manusia ni mari kamar dia. Belum daripada manusia nak mari, ada malaikat, ada iblis. Katanya di dalam tafsir-tafsir, tapi sanad dia tak ada berapa gagah manalah. Cuma kita nak royak sebagai jalan nak lalu. Tak gay pun tak apa. Cuma nak royak tak ada ulama-ulama sebut kata asal iblis dengan malaikat ni dok ngaji gi mari. Seolah kata dok tupai ilmu setengah di atas setengah. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala nak cuba tengok, ya Allah di sini kita takut. Ada ilmu sungguh, tapi Tuhan nak cuba tengok kata guna ilmu tu kena ke tak. Ni bahaya. Di kita jangan ingat kata apabila kita ada ilmu kita akan selamat adalah tak. Takut ni kita takut. Ambo takut diri ambo. Kita semua pendengar pun kena berasa takut. Jadilah guru tinggi mana pun kena berasa bimbang dengan diri. Takut gelecah. Apabila gelecah agak payah. Nak heret orang pandai ni ya payah, heret orang awam mudah. Ya tak dengar orang pandai sebab ya gitu ya tahu ke? Tapi gitu pun ya sesat. Kecil di sini sekali-sekala ya rokok ni makruh. Nampak tempat orang ramai kata haram pula. Jadi dok gitu. Jadi tak cerak. Nampak orang ramai kata tak leh duit rasuah. Tak leh. Nampak orang ramai kata boleh. Boleh. Kau tu jadi gitu. Mana pergi nasihat? Tak sedap cara dengan aku ada ilmu dah. Jelah. Payah orang kita ni. Aling. Aling saya pakai peling ni berat juga. Kemudian iblis tu dia kata gitulah. Kata aku nak tunjuk jalan kamu sikit. Tuhan nak coba mai aku nak wari tu ada nak wari manusia. Moga iblis, jin lah dia asal jin lah. Tuhan jadikan khuliqa min jan. Tuhan jadikan daripada apa khuliqa min nar. Tuhan jadikan daripada api. Ya mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mung tu jadikan aku ya Allah daripada api, mung jadikan tu ada tu daripada tanah. Malaikat ni Nabi riwayat dalam hadis Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Dijadikan malaikat itu daripada cahaya, jadikan jin daripada api. Tuhan nak jadi pula daripada tanah. Sebab itulah ada cahaya, ada api, ada tanah. Tiga-tiga perkara tu lah. Tiga-tiga perkara tu Tuhan nak buat jadi ada belaka. Tu. Apabila jadi gitu, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Tu dia jadi buku tu. Ya orang ketiga mari tu. Orang ketiga mari jadi buku. Sebagai coba Allah Ta'ala nak coba saja. Ya Allah tak ada arah lah. Mintalah Allah Subhanahu wa taala jangan cobakan kita lebih daripada iman kita. Senantiasa kita nak doa juga. Ya Allah ya Tuhan aku janganlah mencoba aku lebih pada iman aku. Kalau mencoba aku lebih pada iman aku nasi aku gelicir daripada jalan nemu. Aku ni siap dah aku. Kena doa juga kepada Tuhan lah tu. Jangan kita bergantung kepada kekuatan kita. Allah aku ni lah mana tak apa. Jangan buat gitu. Kita lemah ya, kita manusia ni lemah. Tak lemah. Mana dalil kata kita lemah? Coba tengok beli. Tak sahwi tidur boleh 3 hari jadi guna. Tak tidur 3 hari, kerja penat. Tak sah tidur 3 hari. Sudah. Tu manusia. Kita sekadar tu. Ya raja setara mana raja, askar setara mana askar. Kena tidur. Tidur tu mana lemah. Sebab tu Tuhan ya tak tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tuhan tak tidur sebab dia tak ada lemah. Kemudian
Apabila kena pang lagu tu gak, tak ada apa orang kita yang suka makan pang, manusia yang lagu tu. Sebab tu orang dak akik-akik kita ni, kita jangan gaduh. Malam ni kita nak royak doa Sayyidina Abu Bakar apabila dia mau puji kita. Ambil pergi guna tik pun tak apa. Abu Bakar ni apabila orang puji dia ni, dia puji ni banyak kagak. Puji terkadang puji sungguh. Terkadang puji orang panggil kata pang. Mana makan pang lah kalau kita kecek mudah-mudah bahasa taning, faham lah tu. Maka apabila orang puji kita ni, lah mana pun, kita berdoa dengan doa ni, barulah kita selamat. Kena kata alhamdulillah mula-mula sekali. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ya Tuhan aku, jadilah aku lebih daripada apa yang dia suka. Apabila dia memuji kita, alhamdulillah, segala puji itu mustahak bagi Allah Ta'ala. Ya Allah, menjadikan aku lebih baik daripada apa yang dia suka. Kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, ya Tuhan aku, jangan ambil salah dengan sebab dia pujikan aku, takut aku jadi gitu ni, jangan ambil salah. Salah kata, jaga aku daripada apa dia puji, jangan aku menaya atas udara, jangan aku jadi takabur, jangan ya Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Pada tu aku ni berdosa ya Allah, ya tak tahu, tapi aku berdosa banyak. Waghfirli ma la ya'lamun. Apunglah dosa aku, apa yang orang puji aku tu tak tahu aku. Balik belakang dia tak tahu aku ni berdosa denganmu, aku salah denganmu. 3 perkara. Alhamdulillah, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Siapa dia mulazamah doa dengan ini doa, akan pangkat tinggi seumpama Abu Bakar tu. Duklah midai apa-apa. Kalau midai ilmu, cara ilmu, midai menega, midai tarbiyah, kata gilah. Kerana ia muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena cara. Tu dia. Kemudian fa'akala minha. Ni lepas pada pong gak, fa'akala, maka makanlah kedua-dua selalu dah. Duk cara kecek tadi itu, ya Adam ya. Iblis kata, hei tak ada, tak ada panggil potong Hawa. Tapi nak ayat kata orang lelaki, isteri dengan suami ni, ya seolah kata orang tulak. Tok laki makan, isteri nak buat gapo lagi turut. Sebab dok kira dua orang tu ya. Fa'akala, maka makanlah oleh kedua-dua minha, daripadanya. Daripada mana? Ai min syajaratil khuld, daripada buah khuldi tadi itu. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukanya bagi kedua-dua kemaluan kedua-dua. Buka situ dulu mula-mula. Apabila buka situnya, bergaduhlah dua orang ni, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka pakai pergi cari retuh dua-dua orang itu, nak cari pakaian daripada daun kayu yang ada dalam syurga tadi itu, untuk nak katuknya kemaluan kedua-dua. Sifat manusia ni ya lagu tu, ia suka berpakaian. Dan manusia kita ni ya janguk dengan sebab berpakaian. Kalau kita pakai molek, kita tok guru, pakai pesen tok guru. Orang bisnis, cara pesen nak menega, nak longtun, dia pakai pesen dia. Ya ada panggil zinah dia, apa panggil bentuk pakaian masing-masing. Ni nak jadi guru, pakaian tak serupa dengan guru. Kesikah teh orang tak ada. Sifat yang nak lagu tu. Bukan mana kata kita pakaian gini, rasmi lagu ni. Ya lagu tu. Ulama-ulama Islam kita dalam sejarah lah tu berlaku. Tak ada piyah pakai kursi, piyah pun tak pakai. Nampak tu tak? Pakai baju-baju, pesen kata ada warna-warni, lepas tu nak tafsir Quran. Subhanallah. Dia bukan lagu tu. Tuhan suruh kita pakai ye molek. Tak ada dalam ulama seorang mana pun, terutama ulama salafus salih, yang pakai pesen kursi gitu tak ada. Tak ada. Kena pakai molek. Terutama kita nak jadi guru, jadi imam, jadi gapo khatib, bila gapo pakai molek, padan dengan makam hak Tuhan beri. Tu cara kita. Utamanya kebersihan tadi itu, bersih, bau sedap, gapo nama, hak tu hak molek sekali. Karena orang pesen tu disekelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'minun. Nabi kata dalam hadis sahih kan,
la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Kita senantiasa kena duduk dalam air semaya sama. Lepas tu nak buat lagu mana dekat air semaya? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan benda hak jadi pedah bagi diri. Benda tak pedah, benda makruh teruk-teruk sangat, tak sah makan, ya tak lekat air semaya. Kita nak buat lagu mana dekat air semaya? Makan ni pilih jadi molek, minum mai molek, insya-Allah. Guru saya ni yang mengajar lepas subuh sampai ke zuhur balik. Zuhur tu ya semaya dengan air semaya subuh ya tu. Ngajar Quran, ngajar tafsir, ngajar tu, ngajar ni, ya kelas tu. Pagi kana-kana dengan dia, golek ke, tubik daripada rumah pukul 8 sampai mengorek ni ya semaya air semaya tu. Nak ayat kata ia boleh jaga. Pas lagu mana keduduk ke dia? Makan mini dia jaga. Tu cara-cara dia pula lah. Nak ayat kata dia amal sungguh dengan hadis la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'minun. Lagu tu. Ya duk situ. Tu nak ayat kata Islam kita ni jaga kita setiap bucu. Bahawa kita apabila makan tak karuk, makan dengan cara molek, makan benda tayyibat, pedah klik pada diri, klik pada akal fikiran, klik pada ran kekuatan jiwa, kekuatan apa nama ran kita dan tubuh jasad kita dan sebagainya. Semua ada pedah belaka. Dengan sebab itu dengarlah Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kedua-dua ni apa nama? Fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Daripada pakaian-pakaian daun-daun daripada daun syurga. Wa asa adamu rabbahu faghawa. Maka lawe, maka jadi silaplah tu ada itu deraka. Asa tu makna deraka. Derakalah tu ada kepada Tuhannya, maka jadi sesaklah dia. Sesak di situ makna lagu mana? Makna kata sebagaimana Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kana la yazni hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'minun. Lagu mana? Nak ayat kata tak kalau ketika kita buat maksiat tadi itu gini. Ni iman, ni hati. Seolah kata iman tu ya cabut tubik gitu. Ya akak tubik gitu. Tapi akak tubik tu tak habis. Apabila kita bertaubat, raja'a wa anaba, ya klik semula. Sebab tu orang duk takut sangat tu, apabila kita duduk dalam keadaan tak kena, keadaan maksiat, iman duk gitu. Tiba-tiba habis nyawa lagi. Tu nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Tu hak takut. Tapi di sisi pegangnya ahli sunnati wal jamaah, tiap-tiap orang buat dosa walaupun besar langit mana pun lain pada kufur dan syirik, Tuhan beri jalan kepada kita, Tuhan nak apung kalulah kita taubat dengan Tuhan. Tapi kalau kita kufur dengan Tuhan, syirik dengan Tuhan, habis amalan. Tapi kalau kita taubat, khilaf ulama, amalan tu nak dapat klik ke amalan itu binasa pilicing. Tapi hak lain, kalau berzina masalah, kalau minum arak masalah, berjudi masalah, makan riba masalah, amalan itu akan ada, tetapi dosa dia tu besar, lepas tu tertutup akan hati sehingga gelak gelemak, gelak gelita, tak akan tubik daripada benda gelak tadi itu, malaikat bitaubah dengan taubat. Kalau yang mati dalam keadaan itu, serah Tuhan. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, kita pergi semaya di atas orang mana-mana pun kalau mati, serah Tuhan. Fa ilallahil mustaka, kepada Tuhan lah kita serah. Kita bukan khawarij. Khawarij kata kalau orang pesen tu kekal pin ngakoh. Tu ya lagu tu akidah dia tak serupa dengan kita. Kemudian summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan dia. Pilih di sini makna kata Tuhan beri maaflah, beri jalan keluar kepada dia. Lagu tulah. Sifat ni Tuhan nak hajar kita sebenarnya. No ayat tak walaupun salah dengan kita beri maaf ke orang. Tuhan ni tak ada salah dengan dia. Tuhan beri maaf pada dia. Summa jtaba, kemudian Tuhan pilih akan dia oleh Tuhan, fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhan itu bertaubat di atasnya dan Tuhan menghidayahkan kepadanya. Mana ayat kata Tuhan itu hidayah kepada dia dan bertaubat kepada dia? Ayat surah Al-Baqarah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimah fatalaqqa mana tu ada itu ambil kalimah, ambil doa daripada Tuhan, mari berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala tak apung dosa bagi dia. Ayat Baqarah ni
dalam surah Al-A'raf Tuhan tafsir kata qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tu doa itulah yang tu ada dengan tu Hawa berdoa tak kala dia salah dengan Tuhan sehingga Tuhan kata thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kalau gitu kita boleh dah ambil doa tu, ambil doa tu pergi doa. Apabila kita salah gapo-gapo dengan Tuhan ikut sama mana pun ambil doa tu pergi doa, insya-Allah kita akan dapat nasib sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim di sini. Kemudian yalah nak ayat kata nak melaksana 5 minit insya-Allah taala. Masa 5 minit nak ayat kata gapo? Nak ayat kata kalau salah orang zaman dulu, manusia zaman dulu kalau salah Tuhan akan buat tubik daripada tempat dia. Tu sifat hak orang dulu. Sifat umat Nabi Muhammad ni salah setara mana tinggi langit pun duk nyawa sedak lagi. Boleh makan, boleh minum lagi, boleh pakai lagi, duit duk masuk lagi. Tapi umat hak dulu-dulu ya Allah, Tuhan pakai selalu dah. Ni nak ayat kata kita tak sama ni. Kita umat Nabi ni tak sama dengan umat lain. Sebab tu kita jangan lalai lah. Nikmat hak Tuhan wi kita tu wi kabar katik belum daripada kita kena jumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan wi bonus kita sini tapi akhirat esok kita kena teruk. Akhirat esok Tuhan sebagaimana Tuhan kata wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu lebih dahsyat kalau kita tu tahu. Banyak tak tahu. Sebab tu satu hari Al-Ansar duk suka ria sama-sama dia luar daripada rumah Nabi. Nabi belai-belai duk dengar wahyu daripada Tuhan tu baik mari duk tengok puak-puak Ansar duk suka di kalangan puak-puak Madinah. Nabi katakan adalah hadis sahih. Nabi kata lau alimtum ma a'lam, kalau mung tu tahu apa aku tahu la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira. Nascaya mung tak teriak tu banyak dan mung itu akan suka tu sikit. Sebab itulah kita suka boleh tapi jangan melampaui, kerana kata ulama akhlak orang suka banyak berdoa kerah hati. Itu maknanya. Kemudian Tuhan kata qalah bita minha jami'a. Kata oleh Allah Taala, keluarlah mung dua-dua itu daripada syurga semua. Keluar lagi. Ba'dukum li ba'din adu. Mari duduk dalam dunia ni ning, iblis pun turun duduk sini, kita sebagai manusia pun duduk sini. Sebab itulah ayat ni menunjuk kata sihir itu boleh berlaku atas muka bumi. Ingat? Sihir ni boleh berlaku sebab tu orang duduk kena orang tu kena orang ni, orang panggil gapo? Orang panggil ambilnya pertolongan daripada iblis ada sekali dengan kita. Dengan sebab itu kita wajib jaga nah diri kita dengan ayat kursi 3 kul tiap-tiap lepas kali kita sembahyang. Siapa dia mulazamah benda tu insya-Allah dia selamat daripada kena sihir. Hak gagah lagi jaga azkar pagi dan petang sebagaimana apa yang dikemukakan oleh ulama kita baru selamat. Dak tu gak tak jalan kita. Apa panggil ilmu hak gelap hak ni kita tak nampak. Tak nampak. Nak jaga ni ayat ni ba'dukum li ba'din adu. Setengah daripada setengah kamu bagi setengah seteru. Mana kita dengan manusia sesama manusia haduk balik Tuhan, haduk balik iblis jadi seteru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka datang daripada aku ini kepada kamu minni huda. Datang daripada aku ini kepadamu ni pertunjuk, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Insya-Allah kita akan sambung ayat ni pada minggu hadapan lah biiznillah taala. Nak ayat kata sungguhkah saya nak buat pala maudhu', sungguhkah kita ikut Quran hadis nak jadi sesat? Ini ayat kita nak ngaji. Kita ikut ayat Quran dan hadis Nabi nak jadi sesat sebagaimana setengah-setengah pendakwah duk jaja-jaja atas udara dan di masjid-masjid dan surau-surau. Sungguh tak sungguh? InsyaAllah kita mai tengok minggu depan. Tuhan nak kata lagu mana, kita nak fahamlah mana, supaya kita boleh jagakan diri kita daripada itu pahami. Kerana pahami tu adalah menyerahkan dengan isi kandungan ayat Tuhan dan apa ajaran yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati akan majlis kita dan apa semua yang hadirin hadirat yang datang pada malam ini
Pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, umur kita, perniagaan kita, rumah tangga kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala mesembuhkan penyakit kita dan merahmatikan tok nenek moyang kita yang telah meninggal daripada ini dunia. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.